Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Ketika mana Nabi SAW berdakwah di kota Madinah, ketika tu dakwah Nabi tak sama macam kota Mekah. Dakwah di kota Madinah lebih kepada keluar berada di jalan Allah dengan jihad di atas peperangan demi peperangan dan akhlak kepada para sahabat di sekitar kota Madinah. Ada satu orang sahabat yang disebutkan di dalam kitab Sawarun min Hayati Sahabah. Mungkin kita jarang dengar nama sahabat ni. Beliau ialah Sayyidina Umair bin Wahab radhiyallahu ta'ala anhu. Umair bin Wahab ialah pemuda-pemuda Mekah yang antaranya begitu memusuhi dan membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaris dengan Umair bin Wahab ialah Umar al-Khattab, ialah Khalid al-Walid, ialah Amr al-As, ialah Safwan bin Umayyah. Maka ialah pemuda-pemuda ketika mana berada di dalam darun nadwah, orang-orang tua Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Talib, mereka bermesyuarat dalam tanah orang muda dekat luar. Ini keadaan parlimen zaman tu. Antara yang berada di luar ialah Sayyidina Umair bin Wahab yang begitu cari ruang untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ringkaskan pendek bagaimana akhlak Nabi, bagaimana mukjizat yang Allah datangkan kepada Nabi akhirnya menjadi asbab hidayat pada beliau. Umair bin Wahab ketika peperangan Badar, dia ialah perisik orang musyrikin. Dia dihantar oleh Abu Jahal untuk menghitung bilangan tentera Islam. Balik pada Abu Jahal, dia telah beritahu sekian bilangan tentera Islam, sehingga orang-orang kafir begitu yakin dalam peperangan ni mereka mesti menang. Orang Islam cuma bersama 70 ekor unta, bersama dengan 2 ekor kuda, bersama dengan pejalan-pejalan kaki, bersama dengan kelengkapan perang yang langsung tak cukup. Ada yang tak ada pedang, ada yang tak berselipar. Maka begitu yakin orang bukan Islam, mereka akan menang dengan Islam. Peperangan berakhir dengan kemenangan Islam. Umair bin Wahab berjaya melepaskan diri dan anak dia telah ditawan oleh orang Islam. Dia telah balik ke kota Mekah. Satu hari dia tawaf Kaabah, dikelilingi berhala-berhala, dan dalam keadaan tawaf tu dia nampak Safwan bin Umayyah, anak pada Umayyah bin Khalaf, berada di Hijr Ismail. Maka Umair telah datang duduk sebelah Safwan. Mereka mula berbincang tentang kekalahan yang berlaku ketika Badar. Mereka telah list down semua nama-nama orang Quraisy kafir yang telah mati dalam peperangan. Dan akhirnya mereka kata Safwan, cukup teruk hari-hari kita berlalu tanpa mereka ni, yakni Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah, Utsbah bin Rabi'ah. Teruk sangat kehidupan. Kerana mereka ialah pembuka, mereka ialah fikirman yang mana kerana mereka lah idea untuk menyusahkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mereka dah tak ada. Umair bin Wahab kata, kalaulah bukan kerana hutangku yang banyak, kalaulah bukan kerana hutangku yang banyak, kemiskinan yang aku takut, kalaulah aku tinggalkan anak isteri aku, pasti aku telah ke Madinah dan bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Safwan dengar, tuan-tuan, dia kata, wahai Umair, benar apa yang kamu cakap ni? Kalau benar apa yang kamu cakap, mulai hari ni aku akan lunaskan hutang-hutang kamu. Anak-anak kamu akan aku jaga sehingga akhir hayat aku. Umair bila dengar, tuan-tuan, dia telah bersiap. Dia kata kepada Safwan, wahai Safwan, jangan cerita pada siapa-siapa apa yang kita bicarakan pada hari ini. Aku akan bunuh Muhammad, dengar khabar gembira padaku. Dia bergerak pergi ke Madinah. Sampai di kota Madinah, Umar al-Khattab bersama dengan para sahabat ada di depan Masjid Nabawi. Sampai saja Umair bin Wahab bersama pedang terhunus, Umar al-Khattab tu bangun. Kata Umar, wahai para sahabat, kalian pergi jaga Nabi SAW, akan ku bunuh musuh Allah ni, akan ku selesaikan musuh Allah ni. Dia pergi kepada Umair bin Wahab. Dia telah ikat tali pada leher Umair bin Wahab, tarik oleh Nabi SAW. Sampai depan Nabi tengok Umar al-Khattab buat macam tu pada Umair bin Wahab. Nabi kata, wahai Umar, lepaskan ni apa yang kamu buat. Wahai Rasulullah, pasti dia datang dengan niat yang jahat. Betapa liciknya musuh Allah.
Nabi SAW kata, wahai Umar, lepaskan dia. Tuan-tuan tengok ketenangan hati Nabi SAW. Walaupun pedang terhunus, walaupun Nabi SAW tahu yang dia datang dengan maksud yang buruk, tetapi dalam hati Nabi tiada ketakutan melainkan Allah. Nabi kata, wahai Umar, lepaskan dia. Umar lepas. Nabi SAW tanya pada Umair, wahai Umair, apakah maksud kedatanganmu? Umar kata, wahai Muhammad, aku datang untuk minta kalian merdekakan anak aku, salah seorang pada tawanan kalian. Adakah itu saja maksud kedatangan wahai Umair? Kata Umar, hanya itu maksud kedatanganku. Kalau macam tu, bagaimana pula dengan pedang yang terhunus yang kamu bawa ni? Kata Umair, wahai Muhammad, adakah pedang ni boleh bagi manfaat padaku, sedangkan pedang ini langsung tak bermanfaat ketika di Badar? Nabi kata, wahai Umair, bagaimana pula keadaan halnya ketika kamu duduk dengan Safwan bin Umayyah di Hijr Ismail? Kamu mengatakan kepada beliau, kalaulah bukan kerana hutang-hutang yang menimpa aku, anak isteri aku takut kemiskinan ketika aku meninggalkan mereka, pasti kamu akan datang dan membunuh aku kat sini. Tuan-tuan, terkejut Umair, kerana masa tu cuma dia dengan Safwan. Macam mana Rasulullah boleh tahu ketika tu juga dia memandang pada wajah Nabi yang dia kata cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia masuk Islam. Dan Nabi sikit pun tak ungkit kesalahan dia. Nabi sikit pun tak ungkit keburukan dia. Nabi sikit pun tak ungkit segala usaha yang dia telah susahkan Nabi untuk menyusahkan Nabi, dakwah Nabi di kota Mekah dulu. Nabi SAW beritahu, wahai para sahabat, ajarkan sahabatmu ni Islam. Maka Umair bin Wahab berapa ketika telah berada di Madinah belajar Al-Quran, sehinggalah hafalan-hafalan yang dilakukan, sehingga akhirnya dia datang jumpa Nabi, kata, ya Rasulullah, dulu aku berusaha untuk menyusahkan kamu, menyekat kamu, membunuh kamu daripada melakukan dakwah menyebarkan agama ni, tapi hari ini cahaya Islam telah masuk dalam hati aku. Wahai Rasulullah, izinkan aku ke kota Mekah untuk aku dakwahkan mereka semua datang pada Allah. Baru masuk Islam, tuan-tuan, faham dah maksud kehidupan dia untuk ajak manusia pada Allah. Baru masuk Islam, faham dah kecintaan Nabi lah untuk melihat manusia selamat daripada azab api neraka Allah. Hari ni kerisauan yang sama patut ada pada saya dan tuan-tuan. Sampai saja di Mekah, rumah pertama yang dia pergi, siapa dia? Rumah Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah bila dapat berita sebelum sampainya Umair bahawa Umair dah masuk Islam, ketika tu Safwan kata, aku tak percaya. Walaupun seluruh dunia lelaki yang terakhir telah masuk Islam, pasti Umair takkan masuk Islam. Ini Safwan punya yakin terhadap betapa musuhnya Umair dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi, siapa saja yang tengok muka dia, siapa saja yang kenal akhlak dia, siapa saja yang tahu keadaan diri dan perjuangan dia, pasti jatuh cinta, pasti.